Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabati wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'da. Alhamdulillah, yang berbahagia pengurusi surau Syakirin, ahli jeda puasa Imam Bilal. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia rahmat, taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat solat berjamaah dan insya-Allah kita sama-sama solat isya berjamaah nanti. Oleh kerana masa agak singkat, jadi kita teruskan apa yang saya nak sampaikan pada malam ini ialah siapkanlah dirimu untuk kematian yang mulia. Siapkanlah dirimu untuk kematian yang mulia. Itu tajuknya. Dan memang saya akan tinggalkan apa yang saya sediakan di sini, saya akan tinggal di sini untuk fotostat dan sebagainya, insya-Allah. Sebagai mukadimahnya, kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu kita dengar ayat ni. Surah At-Tahrim ayat 6 kita selalu dengar. Dan kita kena dengar, dan kita kena masuk dalam kepala kita. Istilah kita paku dalam kepala ayat ni. Tanggungjawab besar kita ni, ayat ni. Peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata Allah tak bagi peringatan. Allah bagi peringatan kepada kita. Allah ingatkan kita, wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan jaga ahlimu, isteri, suami, anak-anakmu, ahlimu daripada api neraka. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan kita ni, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita ni. Atas kehendak Allah lah kita ni dilahirkan atas muka bumi ni, dan Allah Subhanahu tidak biarkan kita begitu saja. Allah Subhanahu wa taala bagi amaran, bagi warning, bagi peringatan kepada kita supaya kita qu anfusakum, jaga diri kamu daripada api neraka, dan jaga ahli-ahlimu, keluargamu daripada api neraka. Kalau setiap kita masing-masing menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, maka setiap struktur keluarga dalam masyarakat kita ni adalah struktur masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Inilah kita nak hasilkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Ayat yang kedua sebagai muqaddimah ni, surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang telah disiapkannya, yakni daripada amal-amal soleh untuk hari kiamat.
Ini amaran Allah SWT. Ini juga peringatan daripada Allah SWT. Ya. Allah suruh kita bersiap untuk hari esok. Lighad, mana hari esok? Yang ini hari kiamat. Bersiap dengan amal-amal soleh. Alhamdulillah. Ya. Saya reka-reka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun, mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Ayat ni pun kita kena paku dalam kepala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada dalam hati kita. Apa saja yang kita lakukan. Lintasan hati kita dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita semua adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, paku dalam kepala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui secara mendalam apa yang kita lakukan. Ayat yang ketiga sebagai mukaddimah ni surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal soleh untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Ini juga peringatan daripada Allah SWT. Bersegera. Wasari'u makna bersegera. Allah suruh kita bersegera. Ada 3 ayat ni sebagai mukaddimah untuk peringatan kita akan amaran Allah, akan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita paku betul-betul. Kita imam kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita akan sampai masuk bulan Ramadan untuk kita meraih sebanyak-banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sesama kita doa kepada Allah. Satu hadis daripada Rasulullah SAW, daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus berkata, Rasulullah bersabda, orang yang bijak adalah orang yang mengislahkan dirinya, memperbaiki dirinya, membersihkan dirinya dan mempersiapkan amal untuk bekal sesudah mati. Orang bodoh adalah yang selalu menurut hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Ini amaran Rasulullah SAW dalam mempersiapkan diri untuk bekal sesudah mati. Tajuk apa yang saya nak sampaikan ini, siapkanlah dirimu untuk kematian yang mulia. Maknanya untuk mencapai, meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala, meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ni. Dan kita mati dalam husnul khatimah. Saya nak mula dengan amalan-amalan yang boleh menebuskan kelalaian masa lalu. Amalan-amalan yang kita nak kena buat untuk kita meraih pahala, ganjaran, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Dan amalan-amalan ini, kata ulama, boleh menebus akan segala kelalaian kita pada masa muda kita yang telah lalu. Jadi alhamdulillah kita sekarang ni Allah SWT bagi lagi peluang kepada kita, masih kita hidup, Allah bagi nyawa kepada kita dan kita masih alhamdulillah sihat walafiat walaupun dalam keadaan pandemik, tapi alhamdulillah Allah dah buka sekarang ni untuk kita datang solat berjamaah dan ada kuliah. Ada 5 amalan ini yang besar ni kita nak buat ni. Nak meraih syurga Allah, nak meraih redha Allah, nak mati dalam keadaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang pertama saya dah acak kali saya sebut di sini, tapi saya nak sebut sekali lagi. Yang pertama, berada di masjid di rumah Allah Subhanahu Wa Taala di antara maghrib dengan isya. Kita sekarang lah
Kita sekarang ni berada dalam satu masa, satu suasana, satu keadaan, satu masa yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucap tahniah kepada semua yang dapat hadir. Dengan izin Allah, kita hadir di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk antara Maghrib dengan Isya. Waktu ini adalah waktu yang sangat besar. Waktu yang sangat dahsyat. Pahala ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita duduk dalam kuliah, dalam majlis ilmu. Kita duduk di taman syurga. Sekarang ni kita duduk di taman syurga. Another step, satu langkah lagi ke syurga insya-Allah. Satu langkah lagi ke syurga. Duduk dalam majlis ilmu ni, Raudul Jannah. Kita berada dalam Raudul Jannah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia kata Syekh Ibn Taimiyah, barang siapa yang tidak duduk dalam Raudul Jannah di dunia ni, dalam majlis ilmu di dunia ni, Raudul Jannah sebagaimana hadis Rasulullah, taman syurga, jangan dia nak harap mendapat syurga Allah di akhirat kelak. Siapa begitu sekali dia kata, Ibn Taimiyah kata, jangan harap untuk mendapat syurga Allah di akhirat kelak. Orang yang tak duduk di dalam Raudul Jannah atas dunia, majlis-majlis ilmu, majlis membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, majlis mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, majlis untuk memahamkan kita tentang din Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak tahu dosa pahala? Bagaimana kita nak tahu yang ini haram, yang ini wajib, yang ini fardu, yang ini sunat, yang ini makruh, yang ini harus? Bagaimana kita nak tahu kalau kita tidak ada berada dalam majlis ilmu? Alhamdulillah kita duduk dalam majlis besar, majlis ilmu. 70,000 malaikat mendoakan kita yang berada dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Duduk pula kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita solat jemaah maghrib dan kita akan solat jemaah Isya. Solat Isya sebagaimana hadis Rasulullah SAW, seolah kamu telah solat separuh malam. Solat Isya berjemaah, pahala dia seperti kita solat separuh malam. Allahu Akbar. Duduk ni, kita duduk sekarang ni sudah mendapat pahala solat. Mungkin ustaz-ustaz dah bagi tahu dah, tapi saya nak bagi tahu lagi supaya masuk dalam kepala kita, untuk kita tak cari excuse untuk tidak hadir di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni di waktu ini. Syukur alhamdulillah kita tidak disibukkan oleh dunia di waktu ni. Kita tak sibuk dengan hal-hal lain. Kita hadir di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak sibukkan kita ni, satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kita jangan tinggal waktu ni, waktu maghrib dengan Isya ni, duduk di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dapat pahala, masya-Allah. Dapat pahala solat. Masya-Allah. Berapa jam kita duduk antara pukul 7 kita mari, atau 7.30 maghrib, 7.20 sampai pukul 8. Habis sejam lah kita kata. 8.30 kita solat Isya. 1 jam lebih kita duduk. 1 jam itu dapat pahala solat, duduk. Itu kata besarnya duduk antara maghrib dan Isya ni. Dan ulama mengatakan bahawa dapat menebus kelalaian kita di masa-masa lalu. Duduk ni, Masya Allah. Itu yang pertama. Ada 5 amalan ni jangan kita tinggal, insya-Allah, sebelum kita dipanggil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum matilah. Yang kedua, bangun di akhir malam dengan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun di akhir malam ni, ya, qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Bangun akhir malam munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyam, duduk berdiri membaca kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di akhir malam. Masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sangat bangga melihat hamba-Nya membaca kalimah-kalimahnya, kalimah-kalimah Allah dalam solat masa qiyam. Kita qiyam akhir malam,
Allah terus sangat bangga. Masya Allah. Hambaku berdiri, bangun kerana ku. Allah kata. Dan Allah turun ke langit dunia di waktu itu. Bagaimana Allah turun kita tak tercakap. Tapi Rasulullah sebut Allah turun ke langit dunia di waktu itu. Di mana kita? Semasa Allah turun ke langit dunia, di mana Allah melihat kita, Allah memerhatikan kita, Allah nak kabulkan segala doa kita, Allah nak ampun segala dosa kita dengan kita angkat tangan. Di waktu itu, Allahu Akbar. Ya. Qocijan bangun di akhir Ramadan insya-Allah. Korbankanlah masa kita demi akhirat kita, demi akhirat kita. Demi akhirat kita. Misi hidup kita ini, misi hidup, misi akhirat. Misi orang beriman akhirat. Vision dakwah. Tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Nasihat menasihati pada jalan hak dan nasihat menasihati untuk kesabaran. Dakwah pada jalan Allah SWT. Mengajak manusia kembali kepada Allah SWT. Ini vision kita. Misi kita akhirat. Bangun di akhir malam. Saya nak sebut sekali lagi lah. Bangun di akhir malam ni kalau boleh. Kita khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran semasa solat tahajud. Kalau saya nak pinjam perkataan daripada Ustaz Dasuki pun nak mari sini kan. Saya nak pinjam perkataan dia. Jangan mati lagi. Dia kata jangan mati lagi kalau tak hafal surah Al-Mulk. Biasa dia sebut macam tu kan. Jangan mati lagi dia kata. Saya nak kata jangan mati lagi sebelum kita khatam Al-Quran di dalam solat tahajud. Boleh? Jangan mati lagi sebelum kita khatam Al-Quran dalam solat tahajud sekurang-kurangnya sekali. Letak Quran depan lah. Beli Quran pangking tu, letak Quran besar depan tu, kita bangun, kita baca. Kalau kita baca satu rakaat, dua rakaat, dua lai. Kalau kita baca 2 lai, 5 bulan khatam. 5 bulan khatam, insya-Allah. Boleh kan? Beli package tu, package dia dalam 400 lebih kurang. Tempat letak dia Quran tu sekali dengan Quran tu. Kalau di Saujana di Ion Big tu 400 saya tak silap saya. Letak depan kita baca. Tengok mashaf pasal kita tidak hafal. Yang ketiga, amalan yang menebus kelalaian kita ni, berada di masjid selepas solat subuh hingga waktu isyraq. Bagi yang tak kerja lah, bagi yang kerja sekurang-kurangnya hari Sabtu dengan hari Minggu. Jangan beredar daripada masjid selepas solat subuh sehingga waktu isyraq, waktu naik matahari. Isyraq 16 minit selepas naik matahari. Ya, sekarang ni naik matahari pukul berapa? Syuruk pukul 7.13. Maknanya waktu isyraq masuk campur 16 minit 7.29. 7.29 masuk waktu isyraq, solat 2 rakaat baru kita beredar daripada masjid. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia duduk berzikir, membaca Quran dan sebagainya sampai naik matahari dan dia solat 2 rakaat, ganjaran Allah Subhanahu wa taala ialah haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Rasulullah sebut haji dan umrah. Haji dan umrah yang sempurna. Kita kena raih tawaran Rasulullah SAW. Ya. Tak
Tak lama duduk. Lepas subuh tu duduk sampai 7:29, solat 2 rakaat, kita sudah dapat ganjaran pahala haji dan umrah. Tapi solat subuh berjamaah di rumah Allah SWT, dan jangan berada daripada masjid, daripada rumah Allah SWT. Kita baca Quran, kita zikir. Kalau ada kuliah subuh, kita dengar kuliah subuh. Lagilah banyak pahala kita. Bayangkan kalau kita boleh amalkan ini dalam hidup kita. Masya Allah, satu yang dahsyat. Saya boleh sebut money can buy. Money can buy. Material warnanya tak boleh nak beli masa ini. Tak ada guna kita ada duit banyak dan sebagainya. Kalau masa ini kita tidak dapat raih dalam hidup kita ni, sebelum kita ni dipanggil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mati dah. Yang kelima, berada di masjid sebelum azan zuhur. Sebelum azan zuhur. Mana kalau dengan azan tu mari dia tak nak besar. Maksud yang besar. Sebelum azan zuhur tu mari dah duduk. Mana kita mendengar azan zuhur tu di masjid. Mana selepas kita solat tahiyatul masjid, duduk dengan azan, jawab azan dengan sempurna. Sebab apa ulama sebut berada di masjid sebelum zuhur ni, sebelum azan zuhur? Sebab kita nak raih qabliyah zuhur 4 rakaat. Kita nak solat zuhur, ba'diyah qabliyah zuhur 4 rakaat. Sebab terus sangat besar. 4 rakaat sebelum zuhur ni terus sangat besar. Qabliyah dia. Buat dua-dua. Sampai Rasulullah SAW qada. Rasulullah sekali miss qabliyah zuhur ni, Rasulullah qada. Kerana Rasulullah sibuk melayani pembesar-pembesar Quraisy pada masa itu, dan Rasulullah salat selepas asar. Rasulullah qada qabliyah zuhur ni selepas asar. Kalau Rasulullah qada maknanya terus sangat besar qabliyah zuhur ni. Itu 5 amalan yang boleh menebus kelalaian di masa lalu. Saya akan tinggalkan ni. Saya akan tinggalkan kepada Abah Usman kita, insya-Allah. Seterusnya 5 waktu saat pintu langit dibuka. Ini besar, waktu besar, nak raih ganjaran besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 5 waktu di mana pintu langit Allah buka. Apabila pintu langit Allah buka, maknanya kita terus direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta doa, minta ampun dan sebagainya. 5 waktu. Waktu pertama ialah menjelang zuhur. Tadi sama tadi. Menjelang zuhur, besar tu menjelang zuhur ni. Sebelum waktu zuhur ni kena ada di masjid sebelum zuhur. Kena segeralah, tak boleh nak melengah-lengah, tak boleh nak berhenti minum air dulu ke ada sebagainya, mai ke masjid. Yang kedua, waktu azan dilaungkan. Masa azan tu pintu langit dibuka. Waktu kita kena jawab azan dengan sempurna dan jangan bercakap. Jawab azan dengan sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sebab azan ini baik azan ni Allahu Akbar. Besar sangat. Ya, besar sangat. Sahabat Rasulullah SAW kenal dia, ketar. Dengar azan tu dah ketar. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut Allah Maha Besar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak ada yang lain selain daripada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lagi yang besar? Macam mana kita tak boleh hadir di rumah Allah SWT apabila kita dengar azan? Macam mana kita tak boleh hadir?
Kalau kita tidak hadir dengan azan, bermakna pekerjaan kita pada masa itu, apa saja kita buat pada masa itu, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau kita ni Allah yang jadi. Kita lahir atas muka bumi ni, Allah yang mencipta kita. Allah yang menghendaki kita lahir ni. Bukan dengan kehendak siapa-siapa, kehendak Allah. Kita adalah hamba Allah. Apabila Allah panggil kita tak hira, artinya kita menidakkan bahawa kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita pada Allah, takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengar azan, segera datang panggilan Allah. Bilal dia wakil Allah. Jangan main-main. Wakil Allah untuk panggil, mari. Allah panggil kerana kita ni hamba dia. Kalau kita tidak hadir, mana seolah-olah kita ni tidak mengaku yang bahawa kita ni hamba Allah. Kita tidak mengiktiraf kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih teruknya, apabila muadzin, bila kita baca asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang lain yang disembah melainkan Allah. Kita nak buat apa masa tu? Kita dengar ni, kita buat apa? Asyhadu ni, kata ulama, makna dia al-aqsam, at-takrir, al-ahdu. Al-aqsam, aku bersumpah bahawa tiada Tuhan di semua melainkan Allah. Aku berikrar bahawa tiada Tuhan di semua melainkan Allah. Aku berjanji bahawa tiada Tuhan yang lain di semua melainkan Allah. Itu asyhadu. Macam mana kita dengar asyhadu an la ilaha illallah, kita boleh tak mari di rumah Allah SWT ni? Apa jenis hamba kita ni? Apa jenis manusia kita ni? Bagi tahulah pada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, ya, bagi tahu, kesianlah pada mereka. Tolong kesianlah kepada saudara kita. Najak marilah ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu azan dilakukan ni, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waktu menunggu untuk solat fardu. Macam kita sekarang, langit dibuka. Menunggu solat fardu, kita tunggu solat fardu tu, waktu itu langit dibuka. Kita minta doa pada Allah SWT. Minta hajat kita pada Allah SWT. Terus Allah SWT tu. Yang keempat, waktu di akhir malam. Masa sebut lagi waktu di akhir malam ni, mana waktu akhir malam? Waktu sahur. Waktu ni langit dibuka oleh Allah SWT. Itulah kita angkat tangan minta doa pada Allah SWT. Allah SWT akan kabulkan segala doa kita. Kalau kita minta ampun, Allah ampunkan dosa-dosa kita di waktu akhir malam. Biarlah sekurang-kurangnya kita sempat semaya solat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Kalau tak buat witir lagi selepas isya. Sekurang-kurangnya sebelum kita mari solat subuh berjamaah. Yang kelima, waktu membaca doa iftitah. Masa kita baca doa iftitah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallah bukratan wa asila, sampai habis. Waktu ni langit dibuka, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau boleh kita solat sunat pun, kita jangan tinggal doa iftitah. Sekurang-kurangnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekurang-kurangnya. Kalau kita nak cepat dan sebagainya, tapi jangan tinggal. Kalau boleh penuh-penuh. Solat sunat. Kadang-kadang kita kalau buat solat sunat awal cepat. Ya. Jangan ambil peluang waktu ini, waktu langit dibuka. Waktu langit dibuka, pintu langit dibuka.
masa baca doa iftitah, insya-Allah. Seterusnya, masa ada tak banyak. Usahalah bersungguh-sungguh agar kamu mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Agar kamu mati dalam husnul khatimah. Kita baca doa, ya Allah. Ya. Kita minta doa kepada Allah SWT supaya kita mati dalam husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Mudah ya? Baca doa. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Selagi, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, kurnialah kepada aku taubat nasuha sebelum aku mati. Mana minta kepada Allah biar kita sempat taubat nasuha sebelum Allah cabut nyawa kita. Minta setiap kali lepas maya. Minta dengan Allah SWT. Pertama tadi, ya Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma inni, Allah marzuqni, ya Allah rezekikanlah pada aku taubatan nasuha qablal maut. Taubat nasuha sebelum mati. Yang ketiga, ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetap teguhlah hatiku di atas dinmu, di atas agamamu. Tiga ni kena minta. Usahalah bersungguh-sungguh agar kamu mati dalam husnul khatimah. Pertama, nak mati dalam husnul khatimah ni 5 perkara ni jangan tinggal. 5 perkara ni jangan tinggal. Pertama, ambil wudu dengan sempurna. Ambil wudu dengan sempurna. Sebab apa Rasulullah selalu sebut ambil wudu dengan sempurna? Hadis-hadis Rasulullah, barang siapa yang mengambil wudu dengan sempurna, kemudian dia membaca doa lepas wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin. Dia baca doa ni, pilihlah pintu mana dia nak masuk syurga. Tapi Rasulullah sebut ambil wudu dengan sempurna. Sebab apa Rasulullah tekan? Sebab kita ni apa dah lama kita ambil wudu ni. Lama kita duduk solat ambil wudu. Lama-lama kita jadi apa nak orang panggil? Selebele. Jadi tak ni sana. Jadi cocok gitu ya. Awak dah lama dah ambil wudu ni. Masuk pekat tua dah kita mana ambil wudu pun tak sempurna. Itu Rasulullah bagi amaran. Sejago ambil wudu ni dengan sempurna. Yang pertama, ambillah wudu dengan sempurna. Yang kedua, nak mati adalah husnul khatimah. Ini amalan dia. Yang kedua, jawab azan semasa berada di masjid. Boleh? Maknanya kena maya awal lah. Kena maya awal di masjid. Jawab azan semasa berada di masjid. Bukan maknanya di tengah jalan, duk buat tepi jalan kok dan sebagainya, duk kedai kopi kok tak. Boleh aman tak? Tak susah dah. Kita maya awal lah. Maya awal. Yang ketiga, solat di saf yang pertama. Biar berbuk sekali. Biar berbuk sekali duduk saf pertama ni. Dia tak, saf pertama ni dia khas kan. 70,000 malaikat mendoakan pada orang yang duduk di saf pertama, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang duduk di saf pertama sahaja kah yang mendapat ganjaran ini? Rasulullah kata, orang yang di saf kedua juga hebat. Masya Allah. Rasulullah bijaksana, wisdom. Rasulullah ada wisdom, bijaksana. Sahabat tanya, orang yang duduk rekaan kedua macam mana ya Rasulullah? Orang yang duduk rekaan kedua juga, apa ni, saf yang kedua juga. Untuk nak duduk saf pertama macam rekaan penuh, duduk saf kedua. Tapi
Tapi janganlah kita mari awal tapi duduk belakang. Itu tak kena lah. Mana sudah kita mari, dah penuh dah. Mana sah kedua pun kita akan mendapat ganjaran sebagaimana orang duduk sah pertama. Tapi bukan awal-awal duduk belakang. Tak betul. Mari duduk depan. Terutama solat Jumaat gitu kan. Kita cari dinding. Yang keempat, jangan kamu solat bersama dan mendahului imam. Ini besar ni. Jangan kita mendahului imam. Ya. Selesai setiap rukun imam buat. Ni ikut SOP kena berhenti dahulu ni. Macam mana? Jadi banyak lagi kita ni, tapi saya tinggal ni baca sendirilah. Apa nama ni? Ada amalan-amalan yang kita nak amal ni, insya-Allah. Jadi saya berhenti sekarang ni. Wallahu akbar walillahil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.